Access blocking. Oke, itu ya. Access blockingは分かんないじゃん。
tak nampak. Adik-adik, kami daripada Universiti Utara Malaysia Kuala Lumpur. Dekat area Kampung Baru. Universiti yang betul dia dekat Kedah. Okey, so ni dia punya cawangan dia dekat Kuala Lumpur, dekat area kawasan Kampung Baru tu. So kami, ini salah satu daripada tugasan kami lah untuk melaksanakan dia safety and health. Maksudnya keselamatan dan kesihatan. So kami, dalam tugasan kami akan aplikasikan keselamatan dan kesihatan terhadap contohnya seperti bangunan adik-adik ni lah. So nanti akan ada taklimat daripada bomber, ada jemput daripada bomber Sarjan Hamzah. Lepas tu akan ada taklimat juga untuk medik. Selain itu, abang-abang yang ada kat depan ni akan tengokkan bangunan ni mana setak-setak yang kita akan lebih ke arah lebih selamat lah. Contoh dia kat mana tuan-tuan, adik-adik dengan tuan-tuan meletak fire extinguisher tu, alat pemadam api. Abang-abang ni akan tunjuk contoh setak katil supaya bila berlaku kecemasan ataupun kebakaran ataupun nak bangun kecemasan, adik-adik tahu dengan mudah untuk jalan keluar ke, macam mana nak guna fire extinguisher tu. Nanti pihak bomber akan bagi penerangan dan buat demonstrasi kebakaran. So adik-adik pun ada peluang agak untuk cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan, ustaz-ustaz dan adik-adik. Okay, saya Sarjan Hamzah bin Hamid daripada stesen Bomba Sungai Buloh. Ini anggota-anggota saya daripada stesen Bomba Sungai Buloh. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak tuan dengan pihak Tafiz yang menjemput kami untuk memberi cara-cara untuk menggunakan alat padam api dan cara-cara tindakan kebakaran. Okey tuan-tuan. Di sini juga tuan-tuan terdapat dua jenis saja alat padam api di sini. Adik-adik tahu tak? Ini alat padam api jenis apa? Tak tahu? Ha? Ini okey, saya beritahu. Ini alat padam api jenis dry powder. Okey, ini CO2 CO2. Carbon monoxide. Okey. Okey, saya akan terangkan satu-satu pada adik-adik dan tuan-tuan. Okey, dry powder. Dry powder ni adalah 14 kilo. Mengandungi dia dalam ni hanya debu dia hanya 9 kilo. Okey, tuan-tuan. Lepas tu alat padam api ni jenis dry powder ni guna di tempat kebakaran yang macam api seperti kayu, kertas-kertas, kebakaran yang besar. Okey. Dry powder ni guna dia untuk semasa kalau adik-adik guna dry powder ni, adik-adik guna spray sekali, dia kena guna sampai habis. Dia tidak boleh simpan. Adik-adik spray sikit, lepas tu adik-adik simpan. Dia tak boleh pakai dah. Sebab dia ada gas dalam ni, gas dia keluar sikit-sikit. Okey? Okey, yang ni pula CO2. Okey, CO2 ni gunanya dekat selalunya office, pejabat. Dia sebab dia guna dekat office, bila kita sembuh, dia tak jadi debu terlalu banyak, dia pakai keluar gas. Dia keluar macam asap saja. Okey, tapi dia boleh simpan. Dia tak ada pressure tau. Sini ada pressure. Okey? Tapi adik-adik jangan main benda ni. Saya tengok, saya cek masuk ke dalam, saya tengok ada benda-benda ni. Jangan main tau. Kalau cabut ni, adik spray ni sikit, tak boleh pakai dah. Nanti bila terbakar, adik-adik pegang, tak boleh. Pasal salah bomba, kata tak tahu. Adik-adik jangan main tau. Kalau berlakunya kebakaran, baru boleh buat. Okey, adik-adik tahu, api nak jadinya api, dia ada 3 elemen. Yang pertama apa dia? Yang pertama apa? Okey, yang kedua? Lagi. Okey, apa? Okey, oksigen, apa? Bahan. Kalau tak ada yang salah satu ni, tak jadinya api. Okey. Dekat dapur-dapur tu adik-adik buka gas lepas masuk, kepala gas tu lepas masuk cabut buka. Dalam ada sebulan sekali adik-adik cuci hos tu.
ambil buis, sabun, dekat hose tu, bubur buis, lepas tu adik buka gas. Tengok dia bocor ke tak. Di situlah selalu punca. Okey. Buat duduk sini, adik-adik pun faham biasa dah berlaku tragedi di bawah sana kan. Jaga benda tu hose tu. Cuci. Jangan tak cuci benda tu. Okey. Lepas tu kegunaannya. Tahu tak cara guna ni? Biasa guna tak adik-adik? Lagi. Kenapa wanted ni? Biasa guna. Boleh pegang tak? Boleh tak? Angkat berat tak? Boleh tak? Okey Ustaz, nanti kalau kat sini kalau boleh dapatkan kat ni. Di dapur dapatkan yang ni. Dapat yang ni sekarang. Takut kau kaki je tu angkat. Okey. Okey. Okey, cara guna alat pada api ni. Okey, tuan-tuan bawa benda ni, alat pada api ni. Okey. Ke tempat kebakaran. Cabut setepin. Cabut Okey. Buka nozzle. Halaukan nozzle ke pangkal api. Tetapi semasa adik-adik nak padam api tu, adik-adik jangan, maksudnya angin dalam sini melawan arus. Adik-adik kena ikut arah angin tu. Okey, faham? Maksudnya angin sini, angin lalu sini, adik-adik kena duduk sini. Okey. Jangan duduk sini. Kalau adik-adik duduk sini, api main sini, apa terjadi? Habislah kan? Okey. Cabut ni. Lepas tu tentukan pegang macam ni. Jangan duduk. Macam tu, tak mau. Halaukan nozzle ni ke pangkal api. Tahu pangkal api tu? Di bawah hujung, bawah tu. Okey, sekejap saya akan bagi adik-adik cuba buat. Ni saya bawa dari jauh ni. Kesian kat saya. Ni malu kau orang bawa naik motor. Ikat belakang tu. Orang Kedah kata ikat belakang. Okey. Tak kira adik-adik cuba sebab benda-benda ni adik-adik kena ada praktikal buat. Bila jadinya kebakaran adik-adik tahu. Oh, benda ni ambil buat macam ni. Okey. Saya biasa berlaku dekat camp lah, dekat Pak Angkut. Satu rumah bakar tuan-tuan. Habis. Lepas tu kami pergi dekat rumah tu, tengok alat madam api duduk luar, masuk pintu rumah sini. Berguna benda. Punca dia suami tidak bagi tahu isteri cara guna dia. Lepas tu kita pergi dah takut bomba orang buat forensik ke apa. Ambil alat madam api tu kena simpan dululah. Tidak satu rumah. Bini kata, kenapa tak guna alat madam api? Saya tak pandai. Suami tak ada. Habis satu rumah. Tu kena ingat. Sebab saya sayang tengok alat padam api berlamuk. Guna. Tapi tuan-tuan kalau adik-adik ada masa tu, laplah sikit, jaga dia. Lepas tu 2 bulan sekali adik-adik buat macam ni, pegang sini. Buat ni. Bila adik-adik buat macam ni, penjagaannya debu dia dalam ni akan bermain. Dia akan turun naik ni. Okey. Sebab dalam ni hayat ni dia tak boleh geram, ni gas saja. Kalau adik-adik sakit, adik-adik sembuh, adik-adik pegang di sini kan, akan rasa sejuk. Gas ni gas. Nampak sekarang? Nampak adik-adik nampak? Angin angin tu tolak, api tu tolak ke angin kat mana? Bermakna kita kena duduk? Pandai betul tu. Pandai dia pandai. Ya, kita bagi ni sikit kan. Yang besar nak aku nak bagi yang kecil. Okey. Okey. Ni tengok. Okey, tengok macam mana dia buat. Okey. Okey. Nozzle. Okey. Ambil jalan selamat. Tengok angin. Ini tak kena sini. Kalau tak sini, kita nak sana. Ini Jan, dia tak cabut tepi dah. Okey, cabut terus, cabut dah. Yes, okey tak apa. Ada banyak mak. Kalau pegang bawah ni. Okey.
Arah angin tengok. Tengok arah angin. Tengok. Tengok api. Okey, tengok asap bakar. Arah angin tengok. Dengan asap dia pergi. Okey. Lepas tu Kita jauh. Satu okey. Satu tekan tu. Jangan standing tangan. Dia kena layup. layup ke kanan. Kau nampak? Kan? Tadi ya kan? Kan? Adik-adik tahu alat menghadapi ni boleh guna. Aku tahu cara guna dia. Bukan tahu cara guna. Ni bila lakunya kebakaran, pihak bomba pergi cek untuk buat forensik, tiba-tiba alat menghadapi tu tak guna. Rasa sayang menolong. Rasa sayang. Guna saja. Tapi kebanyakan orang bila alat menghadapi ni tak guna. Macam mana awak ni? Cabut ni takut meletup. Tak meletup. Dia tak meletup. Dia tak meletup. Okey. Dia memang tak meletup. Guna saja. Takut adik-adik ni yang tak. Bila berlaku kebakaran adik-adik tahu dia guna. Tak mau. Tak perlu, maksudnya adik-adik tak perlu sampai. Okey, api ni level dia 30% perlu macam ni. Bahang dia apa. Yang penting adik-adik duduk di sini, laku kebakaran, adik-adik tahu guna. Ni takut yang bila tak tahu guna. Agak sedih ya, macam dengan saya bila pergi buat forensik. Alat medapi tu tak terusik, terbakar. Saya macam nak ambil alat medapi tu makan tau. Saya berau. Sebab benda tu bila kita sampai, dah cerita, cara guna dia tak guna kan. Ada orang kata. Bila dengan, kadang-kadang bila api, tuan-tuan ingat, adik-adik ingat ayak. Tuan-tuan ingat, bila semua bagi dengan ayak kalau elektrik, tak tutup fuse, lepas tahu. Ayak dengan elektrik, faham kan? Kan adik-adik tak tahu. Ingat. Guna benda tu. Yang tiga tu yang kami tak guna, okay? Kami bagi sumbangan pada teman-teman. Okey. Ada lagi bawa. Ada lagi kita ada bawa dua lagi. Yang tak apa, yang habis tu yang tolak tepi, okey. CO2 tu, okey. Yang tiga tu. Ya. Bukan. Macam ni lah ilmu yang kami boleh bagikan. InsyaAllah. Apa-apa pun yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman adik-adik dan tuan-tuan, ini Corporal Jibli Terkehau daripada unit 2 dekat sini je. Dekat area Mindah pun, depan Mindah ada satu unit. Itu satu jumpa Asukawat Tariah. Okay, ni abang ni dia pakar bahagian medical lah. So hari ni dia akan bagi sikit talimat dan demonstrasi untuk Cerita tu ada. Mana CPR. Okey. Apa lain-lain? Kalau adik-adik ada soalan nak tanya, abang kalau tercekik macam mana tanya. Abang kalau tiba tersedak ke tak berhenti tanya. Boleh tanya. Okey, abang ni memang dia bahagian kalau dalam tentera dia punya kor kesihatan dia aja. So boleh tanya abang ni, okey? Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan terangkan cara pertolongan keselamatan untuk membantu memberi pernafasan kepada yang mengalami pingsan, lemas, serangan jantung dan lain-lain. Okey, hari ini saya akan perlu payment info terangkan cara nak melakukan CPR. Okey, duduk. Okey, selamat pagi semua. Nama saya Chief Tech Hau, panggil Hau saja. Saya sebenarnya daripada Regimen 505 Sekawatannya. Saya anggota Sentra Simpanan. Kerja sebenarnya saya sebenarnya berkhidmat di Hospital Selayang, Jabatan Kecamatan. Okey. So, sebelum saya mula, saya bagi tahu sini apa tu CPR. Pernah dengar CPR tu apa? Pernah? Pernah dengar CPR tu apa? Apa dia CPR? Tak apa, bahasa apa pun cakap je. Tak apa, tak salah pun. Kalau tahu pernafasan lagi, ada dulu sikit. Mas suspek mana suspek lagi. Most wanted. Apa? CPR. Apa dia? Tak boleh hidup. Okey, bagi hidup. Okey lagi. Okey. So, kebanyakan dia kamu dah tahu berat-berat dengan CPR. Ada orang dengar tak pernah tekan-tekan dada tu? Pernah dengar ayat tu? Nah kan? Okey.
Siapa tahu tujuan CPR tu kenapa? Boleh lah, lebih kurang. Okey, lagi? Tak tahu? Boleh? Okey, tak apa. Okey, CPR sebenarnya tujuan dia kita nak kenapa kita tekan dada dia. First kita tahu, kenapa apa tu CPR? C tu apa? Ada dengan Dio tadi. Apa ni? Cardiopulmonary resuscitation. Kenapa dipanggil cardio, kenapa dipanggil pulmonary? Pulmonary adalah kita tekan untuk dia punya darah mengalir ke dekat badan. So jantung dia dah berhenti. So kita bagi manual. Okey, jantung jantung dia untuk darah dia, untuk jantung dia mengempam dan darah dia mengalir ke seluruh badan. Okey, pulmonary pula kita bagi bantuan pernafasan. Kita tarik nafas, hembus. Oksigen masuk dan keluar oksigen masuk, karbon dioksida keluar, betul. Okey. So berlaku pertukaran gas dalam salur darah kita. Okey. Dan itulah sebabnya antara punca utama kenapa kita nak buat CPR adalah nak mengelakkan kematian otak. Okey. Ini adalah kita punya CPU. Tapi siapa tahu CPU? Komputer CPU. Okey. Kita punya hard disk. Kita punya hard disk tahu lah. Kita punya hard disk ni. Ini kita punya prosesor yang i7, i5 ni. Tapi kita punya hard disk ni. Kalau ini hidup tapi ini mati, sama juga. Okey, tujuan utama dia adalah untuk mengekalkan sel otak kita terus berfungsi. Okey, untuk mengelakkan kematian otak, sel-sel otak. Okey, itu tujuan kenapa kita nak buat CPR untuk orang. Now, macam mana kita kenapa CPR perlu dibuat? Orang atas macam mana? Proposal tadi, satu lemas. Satu lagi serangan jantung. Okey. Satu lagi orang tercekik. Sampai tak sedarkan diri. Bukan tak sedar diri. Tak sedarkan diri. Okey. Yang ketiga, keempat adalah yang ini apa ni? Yang ada wayar-wayar ni. Apa kat dalam? Elektrik. So kadang lita pintas kita tahu tangan basah lupa. Pok itu. Boleh jadi. Okey? Right. So dekat Malaysia, terus terang saya bagi tahu, Malaysia kebanyakan mangsa yang meninggal dunia ataupun tiba-tiba pingsan, kebanyakan adalah disebabkan oleh penyakit serangan jantung. Okey? Nak tahu kenapa? Sebab kita punya makanan A. Itu gelap. Kita punya makanan A ni macam. Okey. Right? Macam. Right? So sebabkan pemakanan kita yang terlampau A, kebanyakan mangsa kita yang saya pernah dapat adalah sebarang serangan jantung. Okey. Now, kita ada satu rangkaian kehidupan untuk kita buat benda ni. Satu rangkaian kehidupan. Kita dipanggil chain of survival. Okey, macam mana chain survival dia? Macam mana dia apa orang kata berkait rapat. Yang pertama, bahasa Inggeris, boleh faham bahasa Inggeris tak? Yes. Boleh ya? Okey, early recognition ataupun kita dapat memesan awal. Mangsa tu tak sedarkan diri di sini. Okey? Early recognition. Yang kedua, early CPR. Early CPR kamu sudah adik-adik semua start. Siapa-siapa pun boleh buat. Tak ada masalah. Okey, siapa-siapa boleh buat. Walaupun kamu bukan macam kita orang, anggota perubatan pun boleh buat. Yang penting kau dapat latihan yang betul. Okey, early CPR. Yang ketiga adalah early defibrillator. Apa tu defibrillator? Kau tengok di movie ah. Grab. Benar tak? Kalau ini siap. Yang tu defibrillator. Okey, early defibrillator. Tapi yang ini adalah ajaran yang salah. Jangan gosok, balik gosok. Okey, kita tak boleh gosok. Okey? Okey, early defibrillator. Yang keempat adalah early advanced life support. Early advanced life support maknanya bantuan daripada pakar sampai. Okey, dekat Malaysia ada. Dekat Malaysia kita baru saja mendapat 25,000 unit ambulans advance. Okey, maknanya dalam ambulans tu orang yang duduk dalam ambulans semua pakar. Okey, semua dia level pakar. Okey, right. Yang kelima adalah post resuscitation care. Maknanya kamu dah buat CPR dekat tempat kejadian, mangsa tu ada rimah jantung dan jantungnya berdenyut balik,
kita hantar balik ke hospital yang berdekatan untuk teruskan rawatan. Okey. Okey, faham tak? Faham dengan kenapa nak buat CPR, tujuan nak buat CPR dan rangkaian kehidupan. Faham? Tak ni ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, kalau ada angkat tangan tanya apa? Kalau boleh saya jawab. Okey. Baik, saya teruskan lah. Okey. Tadi kita nak buat pula. Macam mana nak buat? Okey, ingat. Macam orang berkati, tadi kata, keutamaan adalah pada diri kita sendiri. Walaupun ada api, kita kalau kat rumah kita masih kena mencari itu keluar, betul? Okey, sama juga benda ni. Apa-apa jadi kita tak nak jadi mangsa nombor 2. Betul? Okey. Ingat, kalau ada pen tulis. Kalau ada pen dan kertas tulis. Kalau tak ada pun video boleh record. Okey, langkah pertama. Kita ada satu pneumonik dipanggil Dr. DRS ABC. Ingat loh. DRS ABC. Okey. Now, D itu apa? D itu danger. Okey, maknanya pastikan sekitar itu adalah selamat. Okey, pastikan sekitar itu selamat. Danger. Macam mana tengok? Ini contoh mangsa yang dah pingsan situ. Kita jangan turun main rapat. Kita tahu dia pegang kabel besar pohonnya. Elektrik. Besar tu. Kita nampak, kita pegang. Saya ikut. Mangsa keluar. Jangan. Okey? Kalau kita kena pastikan tempat tu selamat. Okey, pergi. Nampak jarak. Saya dengan mangsa. Tengok dulu. Danger. Okey, R. Respon. Kita tepuk dia, tengok apa jadi. Atau dia tidur di tepi jalan. Kan? Kita tahu. Tidur di tepi jalan, kita tahu. Okey, tepi dulu. Tepi nak. Kita dapat je. Kalau kita tengok target, kalau selamat, baru kita merapat. Dapat je. Tepuk kat bahunya. Okey. Okey. Betul, tepuk. Takut dia tidur. Takut dia tidur. Bangun tidur je. Cik. Sedar ke tak sedar? Okey, bila tak sedar, ingat. Macam bom-bom sama tadi. Kalau ada kebakaran, kita panggil, kita teriak, api, betul. Kita nak beritahu kawan-kawan ni, kita nak beritahu ustaz, betul tak? Kita nak beritahu orang ustaz, ada benda ni. Sama juga. Ni, tepuk. Tak ada respon. Minta tolong. Panggil 999. Okey, ingat. Minta tolong. Siapa-siapa, kalau ada kawan, bang, tolong panggil 999. Okey. Kalau ada, bawa AED. Tahu AED tu apa? AED adalah mesin yang kecil lagi daripada mesin yang besar tu, yang diletakkan di tempat-tempat awam. Okey. Boleh? Okey, itu adalah AED adalah automated external defibrillator. Okey, mana benda mesin yang besar di hospital tu, yang besar tu, dikecilkan, dia letak tempat awam. Okey, itu AED. Okey. Dah danger, respon tak ada respon, dah minta tolong, shout for help. Yang contohnya airway, salur pernafasan. Okey, kita tak tahu apa jadi kat dia. Okey, kita tepuk pokok dia bukan tidur betul. Bukan tidur. Masa dia masak bakso lah, telan pun berbulau daging kan, besar pelumur dia. Takut sini, tak tahu. Okey. So, kita nak pastikan dia punya salur pernafasan tak tertutup. Kan? Masa dia lupa kunyap. Ni tengok, pelumur yang besar ni. Bola daging. Ya. Okey, kita buka dulu. Ni. Satu tangan dekat dahi, dua jari dekat bawah dagu ni, kita buka. Dongakkan ni. Dongakkan dia. Kita dongak, kita rapatkan pipi dekat mulut, telinga dekat hidung dia, mata dekat dada dia. Tujuan dia, kita nak dengar dia pernafasan. Okey, bila kita tarik nafas, kita dengar betul tak? Bila hembus, kita boleh rasa. Cuba rasa. Ada rasa haba tak? Panas kan? Okey, kita rasa boleh pipi kita. Okey? So bila kita tengok dada dia, naik ke tak? Okey, bila dada dia naik, maksud dia bukan telan sebabkan telan berbola daging besar pelumuk dia. Okey? Maknanya salur pernafasan dia tak ada masalah. Kalau dia naik.
Kalau tak dengar, tak rasa, tak nampak dia naik, maksudnya mangsa tidak lagi bernafas. Okey. Bila mangsa tidak bernafas, apa boleh teruskan buat tekanan dada. Okey. Alright. Tangan tepat dekat mana? Kiri betul. Kiri betul. Jantung kita belah kiri. Pandai. Okey. Okey, pandai. Serius. Jantung kita besar penuh ni memang dekat kiri belah sini. Okey. Okey, tempat dia dekat bawah hujung tulang rusuk kamu ni. Bawah sekali tu. Okey. Letak dua jari. Okey. Tangan yang dominan, maknanya tangan kamu yang kuat tu, letak atas dua jari ni. Letak macam ni. Dekat tumit tangan ni. Okey, tumit tangan tu. Okey, sini hujung kan. Sini hujung. Okey. Hujung tu tekan letak dua jari. Okey, tangan yang kuat tu letak atas dua jari. Atas dua jari. Guna tumit tangan kamu. Tak boleh lain macam. Okey, so macam ni. Alright, so kedudukan dia kalau sini saya raba dulu. Mana ada hujungnya. Okey, ini katakan ni hujung dia. Okey. Ini tangan saya kuat sikit, saya letak atas. Okey. Ini. Okey, tangan kamu, tangan tak semesti macam ni, terpulang. Tapi kalau ikut buku, dia macam ni. Okey, tangan yang kuat di bawah. Ustaz nak tahu. Dik, meh. Ustaz Adib, meh. Okey. Nah, Adib, bagi tahu. Benda ni kena belajar. Sebab apa? Saya tak minta untuk orang luar. Okey, saya tak minta adik untuk bantu orang luar. Tapi tengok kiri kanan depan belakang. Satu hari nanti mungkin orang-orang sekeliling kamu inilah kamu akan tolong. Mungkin satu hari, tak tahu bila. Okey? Kita cuma standby. Yang merancang adalah betul. Okey, kita cuma standby saja. Okey, kita start daripada awal. Okey. Katakan ini adalah seorang mangsa. Kita pergi jalan ni, dia jogging, tiba-tiba pop, dia pingsan. Adik keluar sini, nak masuk dalam kawasan ni. Okey. Kita first kali apa nak buat? Pastikan kawasan selamat tu. Okey, pastikan kawasan ni selamat dulu. Okey, tengok selamat ke tak? Tak ada apa-apa tak? Tak ada. Okey. Okey, lepas tu pergi rapat kat mangsa ni, melutut tepi dia. Okey, melutut tepi dia, tak apa. Okey, tepuk dulu. Cik. Tepuk sikit. Jangan gitu. Jangan gitu. Tepuk. Tepi ni. Tepi ni. Cik. Cik. Okey. Panggil lah. Panggil. Tak boleh, tak kisah. Encik ke awak ke, tak kisah. Boleh je. Penting kita panggil. Okey. Lepas tu, ada respon tak? Tak ada respon. Apa nak buat? Tu dah. Flow. Tekan kat dalam. Sebelum tu apa nak buat? Sebut jari kat dalam lagu dia. Jerit. Minta tolong. Minta tolong. Ramai ni. Tolong. Ya. Bagi tahu apa? Bagi. Jerit. Minta tolong panggil 999. Minta tolong panggil bila-bila. Okey. Okey, panggil 999. Okey, lepas tu cek pernafasan dia. Tekan. Cek dia punya saluran pernafasan. Buka dulu. Buka. Macam mana buka? Buka saluran pernafasan dia. Pegang. Tutup. Dahi dengan Kita dongak dia betul tak? Okey, dongak. Buka. Macam mana? Buka. Dia tak gigit lah. Gigit. Okey, lepas tu nak apa lagi? Gelak kau orang. Kita dengar, kita rasa, kita tengok. Betul? Okey, buat. Okey, bagi rapat macam ni. Jangan pergi salah tu. Ini masalah dia. Dia tak okey tadi. Okey. Baik. Buat. Okey, tengok.
Okey, ada tak? Jangan pernah pasal tak? Tak ada. Ada rasa pernah pasal tak? Tak ada. Ada tengok ada jelek tak? Tak ada. Ada. Macam. Ada. Okey. Bila masa tak bernafas, kita boleh dah start dengan dekat dada dia. Okey. Now, tempat dia mana ni? Cari dulu. Nampak tak? Okey situ. Okey. Now. Ni katanya hujung. Okey, letak dua jari. Yang ni nulis kan yang nulis? Yang kuat letak alright, dua jari. Yang kuat letak atas. Okey, dua jari ni. Alright, lepas tu kunci. Kunci. Okey, kunci. Ni, okey. Lepas tu badan bagi 90. Okey, tekan 30. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
13, 14, 16. Jangan laju, jangan laju, jangan laju, jangan laju. Jangan laju. Patah untuk orang. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lepas tu bagi 2 kali hembusan. Okey. Dongakkan kepala dia, dongakkan kecil hidung dia. Buka, dongak kepala dia sikit. Okey, lepas tu tiup berapa kali? 2 kali dengan apa dia? Kita tengok apa ni? Pandang. Dari kena naik. Okey, dah. Faham? Faham? Tiup. Dah tengok tiup. Tiup dari naik ke tak? Tiup. Tiup. Ui, yang ludah lah. Tak jadi lidah. Sama. Meh, tiup. Tiup. Dia jauh. Okey. Angin tu lah. Aduh. Sini lipat. Lipat bola. Tiup. Dapat. Siapa lu ya? Malu-malu dia. Siapa lu ya? Tutup mulut dia. Siapa lu? Macam tu. Kau jangan malu. Siapa lu ya? Dia tak gigit lah. Okey dah. Okey. Now. Ada lagi. Okey, 5 set bang. 5 set. 5 set berapa? 30 lagi. 30. Tangan di mana? Satu pohon. Sini. Okey. Tekan 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lepas tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Okey, 2 lagi. Tiup lagi 2 kali. Okey, 1. Tak naik pun. Tak naik pun. Hang sedut ke asal tiup. Hang sedut kan tiup. Sedut ni lagi. Tiup. Tak naik. Okey, tak apa. Okey, katakan ini adalah set yang kelima. Tadi dia buat katakan ini adalah set kelima. Lepas tu apa nak buat? Nampak lagi. Traffic jam. KL, jam. Tak sedar-sedar. Tak sedar-sedar lagi macam mana? Okey, now. Okey. Dah lima set kan tak apa kan? Penat ni. Tak payah. Okey, nak tinggal. Amboi hang. Tinggal. Okey, so apa nak buat next step adalah ambil 2 jari macam ni. Macam ni. Okey, dari sini. Okey. Cuba tekan. Bukan kuku putih tau. Kuku putih tau. Okey, semua buat. Ambil 2 jari. Okey, dekat halkum ni tolak sebelah. Mana-mana pun boleh. Halkum, okey, tolak sebelah. Okey. Cuba rasa ada dah bertinggi sana ni. Tu. Ada tak ada? Semua ada? Semua ada? Siapa yang tak ada? Siapa tak Tak kita boleh buat live. Okey, macam saya ajar tadi. Letak tali bawah tu tengah-tengah tegak. Okey, tolak ke sebelah sini atau sebelah sini pun boleh. Rasa ada tak nadi dia? Okey, bila set kelima dah saya sampai ke set kelima. Okey?
Tarik bawah sikit sini, tengah-tengah tekak dia, tolak sebelah kiri atau tarik ke sebelah sini. Okey, untuk rasa nadi dia. Ada ke tak ada? Okey. Kalau tak ada nadi, sambung lagi 5 cycle. Tu dia tengok lagi. Ni dah berhenti. Kalau tak ada, kena sambung lagi tekan 30, 5 cycle kena buat lagi. 5 set lagi kena buat. Okey. Kalau pegang sini ada rasa, ada lagi, ada. Betul pun nak buat lagi? Tinggal lagi. Habis bagi tinggal. Macam Yasin. Dah urut betul. Okey, kita cek balik daripada saluran pernafasan. Kita nak cek dia bernafas dengan sendiri ke tak? Okey, kita nak cek. Okey, macam mana saya nak cek? Sama juga macam awal kita tadi cek. Okey, dongakkan kepala dia, bagi rapat kita ke pipi, hidup ke muka kita ke pipi dia, hidup kita ke telinga kita, untuk kita tengok. Okey. Kalau dia ada nadi tapi dia tak bernafas, kita kena bagi bantuan pernafasan. Okey, kita tube dia sama macam tadi. Cuma kali ni kita tak payah tekan, kita tube dia. Berapa lama nak tube? Sampai dia sedap. Kemah balik tengok boy tengok sini. Okey, kita nak tube pun selama 1 minit saja. 1 minit saja. Okey, maknanya dalam 1 minit tu, dalam nak bagikan macam mana nak tube tu, setiap 5 ataupun 6 saat, adik-adik tuan-tuan kena tube sekali. Okey, kita cek itu tak ada pernafasan. Okey, kita tube sekali. Dah tube, okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tube lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tube lagi. Faham? Okey. Kalau dia bernafas ni lidah, ada nadi, apa nak buat? Kita bangunkan dia. Baik. Terima kasih. Boleh duduk situ. Menangkan adik ni balik. Kata bangunkan dia. Macam mana bangunkan dia? Simbang air. Kemah balik. Macam mana? Tepuk bahu ya. Okey, mai dik. Saya bagi tunjuk macam mana cara dia. Apa pula tunjuk. Okey, kita panggil ni baringan pemulihan. Okey, baringan pemulihan. Cara dia adalah kita angkat tangan sebelah ni macam kita angkat sumpah. Kita baca ikrar. Satu. Okey. Tangan ni bagi rapat ke pipi dia ataupun dari sini boleh. Okey. Kaki ni bagi lipat macam ni. Okey, lepas tu dia ikut je kita. Senang kan? Pegang bahu dia, kita pegang macam ni. Okey, tarik je. Nampak? Okey, kenapa saya tarik ke arah saya penyelamat adalah kalau dia tak tiba-tiba tak ada respon, saya boleh tengok di sini. Saya dapat tengok dengan senang. Okey, itu pertama. Yang kedua, kita tak tahu apa mangsa tu makan, nasi berani, nasi kandang. Sekarang kita tahu apa dia makan. Tiba-tiba pingsan kat situ, tekan, pok, semua keluar, kita boleh tahu. Apa yang keluar daripada dalam. Darah ke, makanan ke, kita boleh tengok. Okey. Faham? Masih boleh? Okey. Difaham ah? Ni kita panggil baringan pemulihan ataupun kita bahasa Inggeris kita panggil recovery position. Okey. Faham? Faham ah? Ada soalan? Okey, kalau tak ada, abang dengan ni. Ni mangsa katakan dah buat 5 kali CPR, dah ada bernafas, dia ada nadi. Nak buat baringan pemulihan, mai. Mangsa bani sini, abang ni yang penyelamat, saya nak tengok macam mana betul ke tak betul. Dia tarik tu. Mai. Sini. Ni mangsa. Balik sini. Okey, kita belajar. Mari. Okey. Okey, macam mana? Balik pemulihan macam tadi. Okey, tengok. Okey, alright. Macam kita akan baca ikrar. Apa lagi? Okey. Tu kaki. Okey. Lepas tu
Okey. Alright. Betul. Okey. Macam ni. Faham? Faham? Okey. Baik, terima kasih. Okey. So, cara ni saya sebenarnya tak kisah saiz badan ke, faktor usia ke, tak ada masalah. Boleh buat baringan pemulihan. Okey. Alright. Oh, betul sikit. Okey. Alright. Boleh tunjuk sikit lah dalam tu macam mana, apa Baik, kegunaan baik. dia. Okey. Ini adalah satu peti pertolongan cemas. Okey. Sebenarnya di mana-mana pun boleh nampak. Tapi biasanya apa jadi adalah bila buka kat dalam bukan ubat. Pelayar. Pelayar. Botol ayak. Tak tahu main mana botol ayak tu ada dalam ni. Okey. So standard dia bila buka dia akan jadi macam ni. Okey. Okey. Standard macam ni. Ingat, dalam peti kecemasan ni bukan peti macam kawan-kawan saya bawa dekat dalam ambulans. Bukan. Jangan samakan yang tu dengan ni. Jangan samakan. Boleh? Yang tu dah terlampau advance lah. Jangan. Yang ini untuk peringkat adik-adik tuan-tuan je. Okey. Now. Biasa ni ubat cuci luka. Okey, Dettol boleh, tak masalah. Okey. Dan untuk peti kecemasan ni, first aid kit yang paling penting adalah gauze wrap. Okey, yang ni penting sebab dia ini adalah satu ni pas. Bagi lain tengok pasal apa. Okey. Yang tu adalah paling penting untuk hentikan pendarahan. Okey. Pentingnya untuk menghentikan pendarahan. Maknanya buka tu letak dekat luka. Tekan. Okey, tekan dekat luka, lepas tu lepas tu kita balut guna ni. Pas. Bandage. Ni. Jangan sorok pula Jangan. Wah, macam. So yang gauze tadi tu ada lekat dekat luka, lepas tu balut dia. Okey, untuk tujuan dia untuk hentikan pendarahan. Okey, lepas tu ada satu lagi kita panggil triangular bandage yang macam ni. Okey, pas orang. Okey, yang tu jangan buka. Buka tak lagi, nak lipat. Nanti. Kendo. Bila buka dia akan jadi macam ni bang. Tak tahu Paman? Cik, dia akan jadi macam ni. Kenapa dia panggil ando segitiga? Sebab dia bentuk dia macam segitiga, betul? Okey. Yang triangular bandage dia akan bentuk macam ni. Okey. Tujuan dia pun sama juga. Dia boleh bantu untuk menghentikan pendarahan. Di mana macam gauze tadi tu, kalau tak cukup boleh tambah banyak. Lepas tu terikat macam ni. Tak ada masalah. Okey, terikat. Okey. Alright. Yang kedua, kalau katakan tangan atau kaki. Okey. Dan tengok tangan dulu dah. Okey. Kalau nampak tangan tu patah ataupun tangan tak boleh nak bagi turun, dia kena macam ni. Dia kena ampu tau. Tak nak bagi turun. Okey, tujuan ni kain ni adalah untuk mengampu. Okey, contoh. Ni mus patut. Kita balut tak mus patut dulu. Duduk sini. Okey, duduk. Okey. Katakan tangan dia nakal punya pasal, dia panjang sini sana dia tak dengar cakap ustaz. Pop jatuh. Tangan ni patah. Katakan sakit betul. Tak boleh letak bawah. Sakit dia pegang, sakit. Sakit. Okey. So tujuan kain ni adalah untuk mengampu tangan dia yang tengah sakit. Okey. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, pegang dulu tangan yang elok tu. Pegang macam ni dulu, dia pegang masa tu. Okey, lepas tu kita adjust sikit. Tengok betul-betul. Okey. Kalau ada yang tak tahu ni tadi. Okey. Alright. Okey, lepas tu sudah okey, tangan ni lepas. Selesa tak macam ni? Selesa. Okey.
So, kita ikat belah sini. Tepi sini. Tangan ni yang sakit, kita ikat belah sini. Kita ikat belah sini. Kita ikat je macam ni. Dia boleh adjust je sampai dia selesa. Pastikan dia selesa. Ikut dengan yang cedera ni. Okey? Okey, kalau kita semasa ikat saya ya. Kita macam ni. Dari selesa. Okey, boleh saya ikat. Ikat ni bawah sini. Okey. Alright. Lebih ni macam mana? Boleh. Sudah laju. Ini dah. Macam ni dah. Okey. Tujuan dia kenapa? Kalau saya macam dia buat terus saya. Dia bawa main. Okay. Bila saya nampak terus dah mana ikatan dia. Senang untuk nak buka. Kalau saya nak buat itu pergi X-ray ke, saya nak pasang simen ke, senang sikit saya dah buka. Saya nampak saya boleh kiat mana. Dan ikat ni. Okey. Yang kedua, kenapa dekat situ adalah kita nak kurangkan tidak tersesat ke tangan ni. Ni dah jatuh, dah sakit. Kita nak kacau sini pula. Tak kan? Betul tak? Saat lagi tangan ni sampai. Pam! Sini. Okey. So kita ikat belah sini. So sini pun tak ada apa. Dia pun relax. Dia pun tak ada pam. Okey. Ada sini. Apa dia situ? Sebab nak gambar. Okey. Okey, ini adalah antiseptik krim. Tapi krim ni boleh bubuk untuk luka-luka kecil saja. Macam adalah bantau tuan-tuan sini mengantuk dia pasal subuh nak potong sayur macam ni. Terputus, terhiris dari sikit. Terhiris dari sikit, tak ada masalah. Ambil ni, bersihkan dulu luka dia, baru apply krim ni. Kemudian baru balut. Tapi pastikan darah tidak mengalir lagi. Okey, bersihkan luka dia. Okey. Ambil gauze ni, tekan, tunggu 3 pendarahan kalau ada. Kalau tak ada, ambil gauze ni, celup sikit air ni, bersihkan. Ambil ni, letak dekat luka kecil tu. Letak dekat luka kecil. Ni dah berapa keping dalam ni? Mana ni? Okey, habis tu keping lagi, letak dekat luka dia, lepas tu balut. Luka kecil tak payah balut masa guna ni. Tak payah guna balut guna ni. Ya. Ni boleh dah. Tahu ni apa kan? Tak tahu lah. Okey. Lain. Okey. Okey. Yang ini pun kalau ada kawan kamu yang ada luka, tolong pakai sarung tangan. Okey, sebelum nak sentuh kawan kamu tu pakai sarung tangan. Sebab apa? Pandai. Baik tepuk sikit. Okey. Betul. Untuk elakkan jangkitan kuman. Sebab kita tak tahu tangan kita ni bersih ke tak. Nampak bersih. Tapi bila letak bawah mikroskop, dah banyak dalam tu. E. coli lah, hepatitis ni jangkitan lah, apa lagi? Corona lah, macam tu lah. Okey. Satu kena pakai sarung tangan. Kita nak elakkan jangkitan silam. Okey. Kita nak transfer bakteria tu ke kawan kita. So pakai. Okey. Pakai. Okey. Nak selamat lagi, boleh tadi belum kecil tadi dah. Okey. Boleh je cuit picit sikit. Ambil cotton bud ni. Ni lagi jangan pula tak ada tempat nak korek tinggal, hampa ambil ni kau totong kau telinga. Siap. Jangan. Okey. Tujuan dia kita dapat sarung tangan kan. Okey, ni cuit sikit, ambil ni. Ambil sikit ubat lu, letak dekat luka tu. Pun boleh. Tak ada masalah. Okey, ni boleh guna bersama dengan ni. Kita nak ambil, kita tak mau direct contact dengan ni. Kita nak pastikan benda ni bersih. Okey. Okey Okey. Saya nampak sini ada ubat. Ini ubat untuk makan. Ini ubat sapu tak apa. Okey. Alright.
ubat dua ni, sebelah kiri saya adalah ubat untuk gastrik. Okey, ada. Ini adalah ubat untuk gastrik. Okey, ini adalah ubat untuk tahan sakit ataupun demam. Panadol. Okey. Ada dua ubat dalam sini. Tak ada masalah. Tuan-tuan nak bagi. Tapi ada terma dan syarat. Waktu kita ikut pertandingan. Ada terma dan syarat. Terms and condition apply. Terma dan syarat dia adalah pastikan tuan-tuan nak bagi ubat ni sebelum tu tanya. Dek, pernah makan ubat ni tak? Ada allergic dengan ubat gastrik tak? Jangan bagi makan. Okey, tanya dulu. Kalau dia tak pernah makan ubat ni, tanya balik. Ada allergic dengan ubat gastrik tak? Okey, tak ada, baru bagi dia makan. Kalau dia komplain, perut ataupun dia marah gastrik. Okey, sama juga macam Panadol. Ini ubat tahan sakit. Betul? Mana-mana sakit kepala pun, sebelum bagi ubat ni, tanya dulu. Okey, tuan, Ustaz, pernah makan ubat ni tak? Ubat Panadol? Pernah. Okey, ada allergi tak dengan ubat Panadol? Tak ada. Baru bagi makan. Okey, biasanya orang yang makan, dia tahu berapa biji nak makan, betul? Okey. Yang ni sebiji saja. Kunyah. Ni kunyah. Okey. Yang ni kena telan. Tapi ni hati-hati. Ni hati-hati. Untuk kanak-kanak bawah 12 tahun, jangan sembarang-barang nak bagi. Okey, sebab bawah 12 tahun dia kena kira ikut berat badan. Dia kena kira ikut berat badan dia. Ada formula nak kira-kira lagi. Okey, kalau untuk 12 tahun dan ke atas, tak ada masalah untuk bagi 2 biji. Yang ni. Okey, kalau tak yakin, jangan bagi. Okey, sebab dua-dua ni akan menyebabkan satu, buah pinggang kita. Yang kedua, dia menyebabkan toksin. Okey, terutama yang ni. Okey, kita kena ambil darah. Kalau terlebih dos, kita kena ambil darah. Kita kena hantar pergi pusat racun negara. Tanya, kalau ambil berlebihan ni ke orang ni, apa jadi? Apa efek dia? Panjang cerita. Okey, kalau tak yakin, jangan bagi. Boleh? Ya? Okey, yang ni adalah ubat sakit otot. Okey, sakit otot bolehlah apply dulu sikit, kalau salah. Ini tak ada masalah. Tapi ni pedas sikit. Okey, so empat ubat ni. Okey, sebelum bagi, tolong cek balik tarikh luput. Minta tuan-tuan tengok balik tarikh luput. Faham? Jangan dah expired bagi juga, bahaya, jangan. Okey, kita kena tengok balik tarikh luput. Faham? Faham okey. Setakat ni, ini saja yang ada terdekat dalam peti kecemasan ni. Ini tahu kan? Tak apa. Tahu masa nak guna kan? Okey, tak payah. Yang ni? Lotion? Ini. So yang ini function dia sama macam ni juga. Fungsi dia sama. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dua-dua kena bersihkan luka dulu baru apply. Tak ada masalah. Okey. Alright. Ini makanan ni. Okey. Saya kata ni ada beberapa sumbangan. Okey, kalau katakan ada mana-mana stok ubat ni sini yang kurang, yang ini jangan bagi hilang. Yang ini adalah panduan untuk tuan-tuan
untuk isi balik apa yang kurang, apa yang tak ada dalam peti ni. Jangan saat lagi couple saya balik sini, dia tengok dalam tu benda lain. Botol ayak lah, minyak gamat duduk dalam tu. Jangan. Faham? Okey. Okey. So setakat itu saja. Kalau apa-apa nanti boleh rujuk balik. Kalau saya masih ada kat sini, tak ada masalah. Okey? Saja. Terima kasih. Clap. Terima kasih. Betul. Ada cerita hati dari Firdaus tu dia. Firdaus. Ada gambar. Ini bagi dia bagi. Makan tengah hari. Saya punya session antara yang paling santai. You dengar, faham. Saya cerita pasal anda semua dekat sini. So saya Arul Das. Saya pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kita belajar ini satu bidang, kita beritahu apa bidang. Apa belajar. Satu tempat untuk menjaga keselamatan diri dengan orang lain. Dekat tempat kerja lah. So, tapi saya ada kompetensi tentang, bukan saja dekat tempat kerja, ada kompetensi pasal fire, first aid, emergency response. Apa kita nak buat? Okey, sepanjang saya pagi ni dekat tafiz anda, yang kita ada beberapa komen yang kita boleh perbaiki. Yang boleh okey lah, yang okey. So saya dah 10 komen, kejap saja. Lepas ni, habis ni kita bagi sudah hati, kita makan. Tapi saya tengok muka-muka korang ni serius sangat ni. Ataupun korang ingat saya pakai lewat Kedah. Okey, standard sikit Okey. Kebanyakan kita tengok kes tempat terbakar, tafiz ke apa. Bukan tafiz sajalah, rumah terbakar. Berpunca dari gas. Kita pakai gas kan? Berpunca dari gas. Contoh, saya suka panggil orang ni, saya suka panggil orang. Adik main ni. Main. Saya suka panggil orang. Sekali baru dia ingat. Adik balik dari sini malam. Buka pintu, malam. Buka pintu, bau gas. Bau gas. Bau bocor. Gas ada bau kan? Sebenarnya gas tu memang tak berbau. Kerajaan, punya ni, dia masukkan satu jenis bau yang untuk kita hidup. Sebenarnya gas tu tak berbau. Untuk kita kenal pasti dia memang ada bau. Dia masukkan bau tu dalam gas tu. Kita kenal. Bau tu kalau you semua pun dah boleh sikit rasa. Adik kena buat apa? Kalau dah masuk, buka pintu, bau gas. Tengok gas. Dah gelap ni, gelap. Gelap. Pintu lah dia. Adik buat apa? Jom, saya tak marah itu. Dah gini handsome ni. Lampu. Okey. Jangan sesekali buka lampu. Buka lampu bom. Duduk. Sebab dia tunggu sos haba saja. Buka ada bau, sepatutnya jangan buka lampu walaupun gelap. Memanglah kalau nak pergi cek tu kena ada lampu. Pakai handphone ke lighter ke, jangan. Buka cermin tingkap tu, biar angin masuk. Lepas angin tu dah keluar, baru you try buka lampu. Itu pun ambil masa. Tapi you jangan terus buka lampu. Dia akan menyebabkan letupan. Dia akan letup. Dia tunggu saja apa you nak buat. So, sini ada orang rokok tak ngaku ya kan?
Game ke apa kan? Start kat sini. Tak apa. Sebab kebanyakan orang yang merokok berani dengan merokok mencuri-curi. Orang merokok mencuri ni lagi cepat boleh adakan api. Dengar dekat saya dulu PLKN. Orang yang berani serokok, dia buang macam ni. Orang yang curi-curi serokok, start kau buang. Pun bahaya. Jangan bunuh orang. Bunuh diri dan bunuh orang. Faham adik-adik? Saya tak tuduh anda semua lah. Tapi ini untuk pengajaran. Kalau terbuang. So, itu yang pertama pasal bahaya gas. Kalau dapur gas tu, kalau dah tutup, pastikan dia betul-betul tutup. Kalau nak keluar pergi mana-mana, bagusnya kepala dia buka lah. Kalau bagusnya lah, kalau pandai pasang balik. Bagusnya, bagus. Okey, kalau macam Cik Gombal tadi yang cakap, way tu kalau boleh, check. Sebab dia ada leaking, macam you check tayar Sika kan. Masuk dalam air, ada gelembung, maksudnya dia bocor. Itu yang pertama. Tempat kita punya dapur. Keselamatan dapur lah. Yang penting, yang paling bahaya. Nombor 2, elektrik. Saya tak pasti korang dibenarkan pakai handphone ke tak. Macam you nak pakai wake ke apa ke, power bank ke apa ke. Kebanyakan tempat, you pasang sendiri wayar. Dulu zaman saya ada MacGyver. You pasang lah. Satu ni soket kan. You pasang satu. You pasang 3-pin plug kan, yang kepala 3 tu. You pasang atas kepala 3. Kepala 3 ada lagi kepala 3. So jangan. Tarik wayar. Sini 3. Tak ada 13. Dia tak cedam macam tu. Dia boleh terik. Boleh terik. Elektrik boleh menyebabkan kematian. Kita tak nampak elektrik tu ada. Elektrik ke tak? Wayar tu hidup ke tak? Kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Faham adik-adik? So jangan pandai-pandai modify. Kalau kepala dia rosak soket tu, janganlah buka. Bogilkan wayar tu. Pasang. Tak boleh. Dia memang kalau dekat plug tu memang ada fuse dalam tu. Jangan tak boleh tu boleh lah kalau you pergi luar negara, kalau you biasa pergi Indonesia, pergi Thailand, kebanyakan dia orang pun ada pasang macam tu juga. Wayar tu memang nak cakap nak ada api boleh juga. Tapi sebaiknya pakai plug. Jangan pasang saja elektrik. Cerek elektrik kalau you pakai, you sudah buka. Ada pakai cerek elektrik kat sini? Elektrik cerek tak ada? Okey, itu pun bahaya. Kalau you mendidih air dekat kuali you mendidih, you tak tutup. Apa jadi ya? You pernah fikir tak apa yang jadi? You mendidih air tu pakai contohlah kuali ke, koyok ke. You mendidih, tidak mendidih, you tak tutup. Air tu akan mendidih, lepas tu jadi apa? Dia akan keluar kan? Lepas air tu keluar, dia akan padamkan api dekat gas tu. Dekat dapur tu dia akan padam. Faham adik? Faham apa yang saya cakap? Air yang mendidih tu akan padamkan dia punya gas tu. Tapi yang gas yang you buka tu masih keluar. Betul tak? Dia masih keluar tau. Dia akan tutup dia punya api yang atas jalaan tu. Air tu akan padamkan api tu. Tapi gas masih keluar. So, setiap kali you cerang air, mendidihkan air, apa benda pun yang bentuk yang cecair ya. Kalau dia ada possibility untuk padam ni, so jaga-jagalah. Faham lah? Faham? Mungkin benda ni remeh, tapi boleh jadi. Kita ada statistik. Kerajaan akan ambil, ni kes apa, ni accident apa, ni apa. So benda-benda ni mungkin boleh jadi. Saya tak cakap jadi sini. Baik anda semua tahu. Dari balik rumah pun bagi tahu orang tua. Benda-benda ni boleh jadi. Nombor 3, akses. Sepanjang you jalan dalam Tafiz ni, pastikan laluan ini selamat. Macam janganlah letak ada benda tengah, tapi sekadar ni okeylah, boleh jalan. Macam you nak lalu sini, you nak lalu tepi, janganlah tiba-tiba letak cangkul, parking motor ke, mengganggu akses. Jalan keluar, jalan masuk. Sebab kalau ada api dah gelap. Tahu lah gelap, bawa kawan ni, ajak dia. Pum langgar, ada barang. Jatuh lagi dua-dua. So, akses mesti clear. Tempat you jalan masuk, tempat you jalan keluar. Mesti clear. Faham adik-adik? Akses mesti keluar. Okey, sekiranya berlaku kecemasan, sekiranya. Maksudnya tiba-tiba jadi kan. Kebanyakan orang cakap bakar lah, bakar. Dia orang Perak tau. Bakar. Apa orang Perak ni? Apa ni?
Dah terbakar. Okey. Kalau terbakar, apa yang nak buat? Macam abang tu dah ajar macam mana nak padam, macam mana nak kawal api. Nombor 1, you kena keluar dari kawasan tu. Kalau you dah macam kawan you padam, api dah padam, asap masih ada. So, ada rakan kita tadi, dia ada bagi kita ni. Tempat berkumpul. Nanti saya akan lekatkan, sebaiknya di luar. Asap boleh keluar kan? Sebaiknya you kena berkumpul di luar. You kena berkumpul. Jangan keluar, you pergi tilai dekat keramat tu. You kat luar-luar saja. Sebab rakan you akan cari you di mana. Faham tak? Tengok ustaz cari ada 20 orang. Dah habis bakar dah. Tinggal 18 orang. 2 orang mana? Main bowling. Dia tak tahu. Faham? So, keluar sama-sama, tunggu sama-sama. Jangan tiba-tiba lari ke jauh. Susah. Waktu kecemasan, you kena bagi tahu mana you pergi, mana you datang. So, janganlah malam-malam sorang-sorang keluar. Itu bahaya. Kita tak boleh kenal pasti mana dia pergi. Faham adik? Okey. Ni salah satu insiden berlaku dekat Malaysia lah. Saya nak 3 orang. Satu, adik ni dengan adik baju hitam. Sini. Sekejap lah. Ni keselamatan jalan raya yang biasa kita buat salah. Biasa yang benda kecil kita buat salah. Ni jalan tepi ni kan. Jalan pergi sini, nak pergi masjid ke, nak pergi surau ke, nak pergi luar ke. Okey. You sepatutnya jalan macam mana? Memanglah korang geng ramai-ramai kan. Jalan macam mana sepatutnya? Jangan baring nanti orang ingat askar kan. Sepatutnya saya, you sebelah saya, maksimum 2 orang lah. Ini jalan 4 orang ni. Jalan sini, ini jalan kecil. Faham? Pernah berlaku. Faham? You kena jalan maksimum 2 orang lah. Kalau jalan tu kecil, ikutlah belakang dia. Tapi kalau kita nak jalan berrombolan ke, lainlah kalau you semua tutup jalan. Nak pergi ada majlis ke apa. Okey, boleh duduk. Tanya nak kacau orang ni. Okey, cara jalan. Kalau you pernah tengok orang Bangla pergi pasar malam, cara dia orang jalan, dia tak diajar benda tu. Kita ajar you, maksudnya kita nak perbaiki kesilapan kita yang pernah kita buat. Faham? Macam orang luar ni, Myanmar saya tengok hari tu langgar patah kaki, jalan 7 orang. 7 orang patah kaki. So benda-benda ni akan jadi. Saya tak salahkan you semua, tapi peringatan. So, ada lagi emergency contact number. Ini pun penting. Emergency contact number universal 999. Malaysia you call 999. Kalau orang putih dia panggil 911. So, nombor ni adalah percuma, tetapi ada satu perkataan tetapi ya. Kita akan minta siapa yang duduk sini, Encik Major Mizi ya. Kita perlukan satu emergency contact number. Kita tak boleh bergantung sangat kepada 999. Sebab tapi itu paling mudah lah. Tapi sebab kenapa 99 ni? Satu, dia proses dia lambat sikit. Dia centralize. Dia akan centralize ke hospital, centralize ke bomba, polis, PDRM, orang datang samun. You call. So dia akan pergi ke satu call center, dia pergi dekat IPD ke, tak pastilah bilik gerakan polis ke, dia akan lambat. Sebaiknya, ini IPD mana? Okey, mungkinlah nanti you cari di tempat you kan. Mana balai polis berdekatan, you terus kontak balai polis berdekatan. Kalau ada masalah jenayah ke apa. Tapi kalau hospital, kat sini GSKL dekat kan. SKL dekat. So you kena tahu ni. Tak apa, nanti abang akan lekatkan ni. Apa-apa emergency you call terus. Memudahkan proses. Macam abang tu cakap 4 minit je tau. So masa tu sangat penting. Kalau memang tak ada idea 999 je lah. Tapi kalau boleh, direct number ke hospital, direct number ke balai polis, direct bomba, senang untuk delay. Tapi you bukan, bang, bakar ni kat kafe ni, kafe mana? You kena bagi tahu nama you, tempat you. So hari ni tolong hafal nama tafiz, alamat tafiz. Ini untuk keselamatan anda semua. Tolong hafal. So nombor kontak tolong hafal. At least satu orang. Ustaz ke siapa, ketua sini kan, saya tak pasti siapa. Tapi you ambil nombor telefon dia, hafal.
orang kita, bini saya pun handphone, dia tengok nombor, apa nombor dia? So itu bukan cara dia. You kena hafal, cuba hafal. Sebab you tak boleh cari handphone you pada waktu kecemasan. Anda kena hafal. Malam ni perlu hafal nombor telefon. Tapi saya tak check lah, tapi ini kebaikan bersama. Siapa dah hafal nombor telefon ayah ke ibu? Hafal lah? Bagus. Soleh anak ni, bagus. Dapat anak ni. Okey. Lagi satu, biological hazard. Bio tu, ni orang putih ni. Hazard tu panggil apa? Bahaya haiwan. Sini ada ular masuk. Tak pernah masuk lah. Tak ada, maksudnya belum masuk lah. Kita tak boleh cakap dia akan masuk, dia takkan masuk. So tempat perumahan, tempat-tempat kita boleh ada ular. Boleh ada binatang-binatang yang berbahaya. Tak adalah sampai sini harimau masuk. Tapi saya kerja projek pernah ada harimau masuk. Kita ada benda-benda tu, macam mana nak kawal harimau. So kat sini contohnya ular. Contoh. Benda ni takkan jadi, tak mungkin jadi, pun boleh jadi. Faham adik? Saya bukan nak takut kayu. Contoh, ular patuk. Patuk saya lah, tak selalu patuk orang, patuk saya lah. So you patuk sini. Apa you perlu buat? Contoh, ular patuk kat kaki. Adik. Sikit lagi. Ada cara yang bagus tak? Kita bantuan lagi. Okey, apa yang lebih betul lah, tidaklah kurangan darah ni masuk ke paru-paru dan otak. Bukan cerita Tamil pernah tengok Hindustan semua. Lepas ular tu patuk, dia letak mulut. Mampus kau. Dia akan bakar ini mulut. Poison tau. Itu memang cerita Tamil dengan Hindustan memang pakai style tu. Kena patuk ular, letak mulut, tarik, sedul. Itu bukan cara dia, bukan. You kena ikat. Kalau boleh, tengoklah colour ular tu. You akan, bila you pergi hospital akan tanya you, ular warna apa saiz dia. Ini dia akan tanya. So, sebab ubat dia lain-lain, racun dia lain-lain, bisa dia kan lain-lain. Kalau boleh janganlah tanya ular tu nama apa, tak. Kalau boleh kenal lah. Ini salah satu benda. Biasa dah kena patuk ular. So, benda-benda ni kalau lipan, benda-benda berbisa, tebuan. Kalau ada tebuan dekat sini, you kena buat apa? Cuba ada tebuan sarang kat depan ni. You kena buat apa? Jepam. Siapa cakap jepam? Bagus. Asyikul bomba je. Bunuh diri bomba. Orang lemah bomba. Bagilah jepam kerja sikit. Cuba jepam. Asyik semua benda bomba, betul tak? Orang nak bunuh diri, bomba. Train terbalik, kereta accident, bomba. Bomba banyak kerja tau. Kena faham. Call jepam. Dia sekarang ada allowance tinggi. So benda-benda ni. So untuk mengelakkan haiwan-haiwan liar ni, you kena jaga tempat you bersih. Tak ada tikus. Ular datang cari apa? Cari tikus. So you kena bersihkan tempat you. Jangan bersemak sampai ular pun datang melawat kita. Tengok ular sawa. So you kena selalu buat housekeeping. Kemas barang you. Macam barang dia ada sana kan. Contoh. So you kena kemas. Kalau ada ular masuk besar sini, orang tak kemas-kemas, ular tu membesar sini pula. Dah lama duduk sana kan. Rumah dia pula. So kita kena selalu buat housekeeping. Bersihkan semua tempat. Faham adik-adik? You kena buat gotong royong, jaga tempat you. Dan denggi. Sebab kalau denggi, nyamuk lebih berbahaya daripada ular. Nyamuk lagi bunuh banyak orang. Denggi kan? Boleh menyebabkan kematian. You kena bersihkan longkang-longkang. Air jangan bagi bertakung. Batu bunga, tin, semua kena dibersihkan. Faham adik? Dengar ni, orang tak planet lain ni. Okey, biological hazard. Okey, lagi 3. Labeling. Jangan sesekali, ini pun statistik. Jangan sesekali isi benda lain dalam botol yang lain. Okey, saya bagi tahu you contoh. Ada botol, itu tak apalah, sirap dalam botol mineral tu. Ada kawan-kawan kita dalam botol sirap tu isi lorong. Saya punya Bangladesh minum solvent. Solvent tu adalah sejenis solvent, adalah satu macam tina lah, lebih kurang macam tina. Tahu tina kan? Dia minum minyak ni. Dia ingat air mineral, sebab color sama. So kalau memang you tak ada benda nak botol untuk taruh benda tu,
you sepatutnya ambillah batu kecil ke. Ni salah satu cara lah, salah satu cara. Ambil paku ni masuk. Kalau dia nampak paku, memanglah nampak paku janganlah minum. Tahu kan? So you kena labeling kan. Untuk ini salah satu cara untuk bagi tahu orang benda ni dah tak boleh minum. Kau jangan minum-minum. Daya tau, daya yang ni. Yang untuk cuci floor pun ada orang minum. Terminum lah, bukan saja-saja minum. Itu bukan bunuh diri. Tapi terminum. So jangan isi benda yang bukan-bukan dalam tu. Nak main-main dengan kawan. So jangan. So jangan isi. Korang ni tinggal di satu tempat yang sama, berkongsi tempat. So anda perlu jaga kawan-kawan anda. Okey? Cosplay. Ini yang paling best ni. Lagi 5 minit nak ambil. 5-10 minit. Cosplay. Main, gurau bersama rakan. Kawan ni tengah minum. Boom, belakang. Kawan tengah masak. Pergi. Gitu. Siapa ada? Latah kan? Main. So ini benda-benda ni jangan main. Main pada waktu yang sesuai. Ini banyak boleh terjadi kemalangan. Jangan cosplay. Orang putih panggil cosplay. Masa dia buat kerja, masa dia potong sayur, pergilah pum. Meletak potong jari 4. So jangan. So kita boleh bergurau, tapi ada tempat dia. Tengok dia buat kerja, tengah mop kan. Dia tengah mop, kawan dia tolak baldi tu, ambil mop, satu kali. Pun ada. Jangan bermain lebih daripada yang sepatutnya. Okey. Fire extinguisher dan housekeeping ni lah. So kami ada bagi fire extinguisher tadi kan. Yang saya nampak tadi komen plastik sampah pun dekat atas fire extinguisher. Air minum gantung kat fire extinguisher. Semualah itu tempat gantung lah tu. So memanglah. So itu benda-benda yang anda perlu tukar. Itu fire extinguisher tu bukan tempat gantung air, bukan tempat kering kasut, sidai sokin. Kalau emergency kena ambil benda tu. Jangan tutup. Dan benda tu kita simpan tempat yang boleh nampak. Plastik sampah kawan gantung. So bahaya. Ini kau gantung kan? Bukan tempat dia. Tak, kita boleh, memang manusia buat kesalahan tu biasalah. Kita kena perbaiki apa yang kita telah buat. So ada apa-apa soalan? Emergency nak buat apa ke? Nak jaga diri kita ke? Saya pandai dalam bidang emergency response. Tiba-tiba jadi apa? Apa you nak buat? Ada soalan ke? Kau nak tanya saya dah kahwin ke belum ke? Tak ada kan? Ada? So itu saja daripada saya. Ini adalah statistik daripada apa yang berlaku dekat tempat yang ramai orang duduk. Hafiz ke, sekolah asrama ke, kongsi yang bangla-bangla tinggal ke, tempat yang kita berkongsi tempat yang sama untuk tidur dan makan. So ini adalah perkara-perkara yang pernah terjadi. So yang you isi bahan racun ke apa ke, you nak naya kawan. So ini bukan tempat dia. Dia tak suka dia. Saya pernah tengok, saya bukan ajar you. Tak suka dia. Colgate dia buang Colgate dia. WT-40 ada satu benda chemical tu, ingat. Masuk WT-40 dalam mu, letak. Kawan ambil gosok gigi. Rosak dia punya gusi sampai jatuh. Pun ada. Dia naya kawan. Saya bukan ajar you. Esok jangan, kalau korang buat habis saya. Janganlah buat. So ini benda, jangan aniaya kawan. Jangan susah, tak bagus. Dosa. Dosa ni. So itu saja daripada saya. Ada soalan? Ya. Lemah macam mana lemah? Lemah? Lemah. Ada mana kawan tadi? Boleh kita cerita? Okey, lemas. Okey. Tengah swing sedap ni. Okey, lemas. Paling penting you kena bayangkan keadaan orang lemas tu. Kalau you tak pandai berenang, jangan cuba tolong dia. Sebab dia tengah tercungap-cungap tau. Dia takkan fikir keselamatan you. Dia tak fikir. Dia nak satu benda je. Dia akan tekan you, ambil nafas di atas. Itu sains. You sudah jatuh, kalau dia tengah cukap-cukap kan. So kalau you nak pergi selamat dia akan tolak you. Kalau pandai berenang, ada cara dia. Tarik dia ke tu. So, kalau you dah lambat, dia memang dah pensan,
You keluarkan dia, naik ke darat. Janganlah CPR dah naik. Taklah, tak logik pun. Tarik dia ke atas. Correct me if I wrong. Bawa dia ke atas. Jangan rawat dah naik. Kalau dalam sampan dia lah. Bawa dia ke atas. Tengok, mesti muka dia akan pucat. Tengok dia ada nafas. Ikut yang cara tadi, DR, ABC. DR, ABC. Cara dia. Itu sama dengan CPR. You nak bagi dia bernafas. Itu adalah konsep lemas dalam air. Kalau you lemas. Tapi nak selamatkan orang lemas bukan senang. Selamatkan orang yang lemas bukan senang. Sebab itu, kalau you baca dalam surat khabar, orang lemas ni kadang-kadang 3, 4, 5. Betul tak? Betul tak? Betul. Saya nak selamatkan you. Dia tarik you. Saya nak, dua orang kawan lah. Cuk lompat. Lepas lompat, aduh aku benar. Dah habis. Tarik. Dia akan tarik you tekan. Dia punya scientifically, dia akan naik. Sebab otak kita dah safe macam tu. Contoh, tangan you kena seret elektrik. Panas. Sebelum you rasa tu, cepat tangan you tarik. Itu adalah refleks kita punya otak. Dia akan tolak you. Sebab tu kematian lemas banyak. Berlebih daripada 1. So, kalau nak selamatkan orang yang lemas, jaga diri dulu. Kalau ada pelampung, dan keluarkan dia. Lepas tu ikut sistem yang tadi Cik ajar. Okay, adik. Okay, tadi apa nama adik? Muhammad Afiq. Okay, Muhammad Afiq. Apa yang adik belajar tadi daripada kita, trainer kita bagi tadi kan, training kan? Apa yang adik faham? Salah satulah adik cakap. Pernafasan. So, pernafasan tu kita buat untuk apa? Bila kita buat? Time kita jumpa orang yang pingsan, sedangkan diri. Baguslah. So apa yang reaksi adik tadi yang kita ajar tu boleh digunakan dekat sini ke, dekat mana-mana boleh guna ke? Mana-mana boleh guna lah. Seronok tak hari ni? Seronok Boleh share dengan kawan-kawan tak? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh lah. Ini benda ni kita kena share dengan semua orang. Okay Tiga adik macam mana? Happy tak hari ni? Happy? Okay, nama adik apa? Muhammad Alif. Kuat sikit, tak dengar. Muhammad Alif. Muhammad Alif. Okay, adik pun ada belajar hari ni? Apa yang adik belajar hari ni? Salah satulah adik cakap. Padam api. Dah tahu dah cara nak guna fire extinguisher tu? Dah tahu dah? Mula-mula apa yang kita perlu tahu nak guna fire extinguisher ni? Buka. Lepas tu kalau api mengalir kepada kita, kita kena mengalir ke dia ke atau mengalir kepada angin? Betul tu adik. Betul lah apa yang dia cakap tu. Terima kasih Terima kasih dia Macam mana, apa pendapat dia orang, apa yang dia orang belajar untuk hari ini? Boleh cerita sikit. Apa yang ilmu yang kamu orang dapat lah. Pertama, kebakaran bagaimana madam api kebakaran. Bagaimana kecemasannya. Buat kecemasan kita nampak api. Pertama bila nampak api tu, terus cari pemadam api. Kemudian tengok sekitar. Keselamatan kita. Kemudian lihat punca kebakaran api tu. Mungkin daripada gas, mungkin daripada minyak. Tapi yang penting keselamatan kita lah. Selamat kalau tempat tu memang tak selamat, kita kena cari ataupun keluar dari tu. Kalau kebakaran tu tiba-tiba berlaku depan kita lah. Kalau macam tiba-tiba contoh waktu tidur jaga-jaga bawa asap, terus gerak orang yang lain. Berarti adalah bawa diri sendiri. Jangan bawa apa-apa. Bawa diri sendiri. Bawa diri sendiri. Berkumpul di satu tempat. Di luar daripada kawasan, jauh daripada kawasan api. Dan yang pasal pertolongan kecemasan adalah fire extinguisher. Kemudian jarak dia ialah antara 5 atau 4 hingga 5. Kemudian kalau berada di luar, tengok angin arah angin. Dan
angin, kemudian cabut. Belum lagi. Cara penggunaan dinding. Itu kalau dalam dan kalau berat dalam sudah dinding dan betul-betul belakang kita tu ialah tempat keluar kita. Bila kita cabut pin, kita halakan ke arah api, bila api sudah padam, letak dah pin terus keluar. So adik, kalau nak tanya, kalau skala tu sebelum program ni dijalankan, lepas tu selepas berapa skala ni? Bagi dari 1 sehingga 10. Sebelum berapa, selepas tu berapa? Kalau okey katakan Tahap kita buat kefahaman. kefahaman program. Kalau skala saya bagi dari 0 sampai 10 lah. So sebelum program ni dijalankan, selepas program ni, sebelum tu berapa kita bagi? Ni tak ada. Memang tak ada knowledge lah. So selepas program ni dijalankan, macam mana? Mungkin 10. Lah, boleh faham lah apa yang kita nak sampaikan tu. So dari segi pertolongan cemas tu, faham apa cara kita nak buat kalau seseorang tu pengsan, faham seperti itu. Lagi so dari kemudahan dalam tahfiz ni, so adakah cukup kemudahan itu macam kalau berlaku kecemasan atau yang saya yang pemadam api semua cukup ke macam mana? Tadi baru letak bagi tadi baca lagi. Alhamdulillah cukup. Okay, so apa pendapat anda tentang program ni? Boleh ke program ni kita teruskan kepada tahfiz lain kalau dicanangkan terus macam bagus. Kalau untuk semua orang tu berat macam tadilah yang saja juga berat tak tahu pakai. Tak tahu nak pakai macam ada benda tu tapi tak tahu nak pakai. Samalah macam apa kita ada kereta tapi kunci ada tapi tak tahu nak bawa. Tak tahu nak sekarang tak ada kefahaman macam mana nak gunakan. Macam mana kefahaman kamu orang terhadap program yang kita jalankan? Tahap kefahaman so dapat faham tak apa yang kita nak sampaikan untuk hari ini? Daripada program ni banyak info yang saya dapat. Saya sebab daripada saya tahu basic untuk penggunaan guna api. Adanya program ni saya tahu cara nak menggunakan guna api dengan betul. So yang teknik macam mana nak Cara kendalikan pemadam api. saya tak faham. So adik pula mana yang For me, new thing, the new knowledge I get, like how to use, CPR, and about our program, I know how to. Melayu pula kau tak apa. Cara sebenarnya cara kita suatu emergency situation kita boleh pakai kita boleh gunakan je tadi kita cakap tentang kita berdepan dengan haiwan yang liar. Jadi apa yang kita perlu buat? Daripada tu kita dapat juga input tentang macam mana kenalikan haiwan tu. So kalau saya bagi skala daripada 0 sampai 10, sebelum berapa kamu bagi, selepas berapa kamu? Sebelum program ni, selepas sebelum for me sebelum ni 3 lah. But after this program 10. Bagi saya sebelum program saya boleh bagi 4. But after the program I will give 10. So faham apa yang sebenarnya kita nak sampaikan. So kalau adik cadangan macam mana kalau kita nak buat dekat tahfiz lain tu, adik cadangan ilmu pengetahuan ni kita nak bagi dekat tahfiz lain terhadap program. Saya rasa program ni sepatutnya kita perlu diadakan di setiap pusat tahfiz di seluruh Malaysia ni. Sebab kemungkinan emergency situation ni macam-macam bila datang. Dengan adanya program ni maka kita dapat kurangkan kadar kes-kes kematian ataupun kes kebakaran di negara ni. Kita tengok macam baru-baru, bukan nak cakap macam tahun lepas pun ada program tahfiz terbakar kan, so macam murid pun tak tahu apa nak buat seterusnya. So at least kalau program macam ni dia orang lepas ni dia orang tahulah. So macam mana dengan kemudahan dalam tahfiz ni, adakah cukup? Sebelum ni
tak cukup lah. Selepas program ni dah macam-macam sumbangan diberikan dekat tuan. InsyaAllah cukup untuk kami semua selama hari ni. Saya berharap lah kalau macam ada kemungkinan apa yang orang tahu selepas ni dah buat apa kan. Okay. So itu saja. Alright, terima kasih. Assalamualaikum Tuan Haji. Jadi saya mewakili pelajar daripada UMKM ni juga asal menemu ramah Tuan Haji. So mungkin Tuan Haji boleh perkenalkan diri Tuan Haji dulu dengan tahfiz yang Tuan Haji tubuhkan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nama saya Muhammad Zahir Muhammad Yusof. Kita membuka sekolah tahfiz ni daripada 2006, iaitu masa tu di Alam Damai Ceras. Jadi saya beli rumah dua unit. Masa tu masjid tak ada. Di Alam Damai itu belum ada bina masjid. So I offer my corner lot house jadikan musalla di surau. Kemudian nampak it was not well maintained by ni. Saya pun sebelahnya saya buka sekolah tahfiz. Kemudian berkembanglah daripada 2006. Lalu kita pindah ke sini. Bila datang ke sini, sekarang ni kita concentrate more to pengajian bahasa Arab Nahwu dan Shorab khusus 3 bulan. Kalau tidak ni budak-budak tahfiz 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun pun ada kan makan masa lama. So at present kita dia pelajar-pelajar tahfiz daripada seluruh Malaysia. Dia orang datang sini untuk belajar Nahwu dan Shorab kerana untuk memahami Al-Quran. Biasanya dia hafal apa-apa tapi dia tak tahu. 4 tahun ni jadi hafiz pun dia tak tahu mana. Saya ikut sebut. Baik, baik Tuan Haji. So alhamdulillah hari ini Tuan Haji benarkan kami student daripada UMKL ni untuk membuat sedikit assignment berkenaan dengan keselamatan dan pekerjaan. Jadi apa pendapat Tuan Haji dengan apa yang kami sebagai student nak buat untuk tahfiz Tuan Haji? Ini sangat bagus. Memang sangat-sangat bagus kerana macam belajar kita tadi cakap kadang-kadang kita ada apprentice di sini kan pemadam semua tapi kita terlupa untuk melatih mereka cara penggunaannya. Jadi kita overlook lah benda-benda yang kita fikir keselamatan ni macam terjamin by right. Ini cara you buat ni akan memberi kesedaran kepada kita. Yang paling besar bagi kita yang dah dapat training, ilmu yang dapat tu kita kena menyampai pula kepada jiran-jiran kita di sini sekolah-sekolah tahfiz supaya cepat proses menyebarkan ilmu yang jual bawa ni lagi cepat kan. Macam dia di seluruh di Kuala Lumpur ni ada badan sekolah-sekolah tahfiz bagi pintar, jadi kita boleh salurkan ilmu ni kepada mereka. Jadi kita boleh share dengan sekolah-sekolah tahfiz yang lain. Dan sangat baik kalau jikanya video yang you buat ni salurkan supaya kita boleh hantar kepada setiap sekolah-sekolah ni supaya lagi cepat sebelum you nak sampai kepada mereka dah tengok. So mana kata kita just share video yang kita buat pada Tuan Haji dan Tuan Haji boleh sebarkan pada yang lain-lain. Later on bila you apa ada program lagi mudahkan mereka cepat tangkap kan. Baik. Sangat-sangat bagus. So saya ingat setakat itu dulu Tuan Haji. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya mewakili daripada pelajar UMKL ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi benarkan kami untuk membuat sedikit assignment dan juga berkongsi ilmu dan juga pelajar-pelajar tahfiz ni dan juga Tuan Haji pun alhamdulillah benarkan kami buat. So sangat-sangat terima kasih. For your information, apa yang you datang ni, I rakamkan tadi, I rakam speeches sikit-sikit, campurnya foto-foto. I salurkan lebih kurang 50 grup. Political group ada, social group ada, kan dalam ni. So yang you punya program ni I tuliskan UUM jadi semua. So as just to make sure general public lebih kurang ada 3,000 lah. Dalam guru ni lah 3,000. So yang tengok lah aktiviti UUM so that is very good. That's why video yang you buat tu kita boleh salurkan seluruh Malaysia kan.
So dia orang viral kan. Baik. That means kalau you boleh buat dengan lebih caption, baik lagi dengan kan. baik lagi. You buat sikit dia punya introduction and all thing kan. Baik. Jadi kita boleh salurkan, keep on to ask other people to viral. Baik. Terima kasih. Bagus, sangat baik. So harap kita boleh kerjasama lagi lah tuan. InsyaAllah. So itu saja daripada kami tuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pak Syah ni? Firdaus. Pasal semua orang kaya dia dapat nasi, jangan makan banyak-banyak sangat, kejap lagi nasi. Nasi ada daging apa semua. Lebih perut